Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rabiatul dan juga Sir Ibrahim. Saya Nurul Ashki Najah binti Muhammad Yusof adalah wakil dari kumpulan 11. Okey, hari ini kami akan membentangkan tugasan kami iaitu dialek Melayu Terengganu. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya akan kenalkan ahli kumpulan saya. Pertama sekali adalah G Menaga, kedua Ila Vishnu, ketiga Izham Arsyad, keempat Kunes, kelima Muhammad Azri, keenam saya Nurul Ashkin, ketujuh Sarah Samsudin, lapan Sibak Santi, yang kesembilan Sukash dan terakhir sekali yang ke-10 Turgala Cemi. Okey, kita beralih kepada informasi poster. Okey, kita lihat kepada latar belakang kajian. Kajian ini melibatkan 5 orang responden yang mana dalam termobile terdapat dialek Terengganu bukan sahaja digunakan oleh penduduk yang berasal dari negeri Terengganu, malah ia juga digunakan oleh penduduk yang menetap di sempadan negeri Terengganu seperti Kelantan, Pahang dan juga di timur laut seperti Johor, Mersing, Johor. Okey, so jadi mereka yang menggunakan dialek ini digunakan. Jadi mereka yang menggunakan dialek ini, mereka menggunakan dialek ini sebagai sebuah alat komunikasi. Okey, dialek ini bukan sahaja digunakan oleh kaum Melayu, tetapi ia juga digunakan oleh kaum lain yang berbahasa Cina dan juga India. Walaupun terdapat sedikit bunyi pelat, tetapi ia masih lagi harmoni. Okey, seterusnya kita beralih kepada permasalahan kajian. Okey, masalah yang muncul adalah penggunaan daripada bahasa ibunda atau dialek itu sendiri. Dalam setiap daerah di negeri Terengganu seperti Dungun, Kuala Terengganu, Kemaman, Besut, Marang, Hulu Terengganu mempunyai keunikannya yang tersendiri. Dialek Terengganu sememangnya mempunyai keunikan yang tersendiri. Okey, jadi dialek Terengganu ini okey, jadi disebabkan Kuala Terengganu ialah kawasan yang besar dan dialek Terengganu yang digunakan di situ adalah yang sangat standard. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Satu, objektif kajian adalah pertama sekali kita nak mengenal pasti perubahan yang terdapat dalam penggunaan dialek tersebut. Yang kedua, kita nak mengenal pasti konsistensi dalam penggunaan dialek bagi mereka yang telah berhijrah di luar keluar Terengganu. Okey, kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian ini adalah termobile di mana kami telah menemukan 5 orang responden yang semua responden itu adalah berasal daripada Terengganu tetapi menetap di luar Terengganu seperti di Kuala Lumpur. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada sorotan karya. Okey, secara khusus dialek Melayu Terengganu dituturkan oleh penutur-penutur negeri Terengganu yang berada di lokasi geografi pantai timur semenanjung Malaysia, yang mana ia juga disepandani oleh Kelantan di sebelah utara dan barat laut serta Pahang Darul Makmur di sebelah barat dayanya. Okey, ini menurut kepada Nawi Ismail 1993. Okey, beliau menjelaskan dari segi geografinya, okey, negeri Terengganu mempunyai 5,002 batu persegi dari segi saiznya dengan kepanjangan yang merentasi 140 batu dari utara ke selatan dan kelebarannya 55 batu yang merintangi timur ke barat. Okey, negeri Terengganu dibentuk oleh 7 buah daerah iaitu yang meliputi kawasan Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Dungun, Kemaman, Setiu dan juga Besut. Okey, so berdasarkan kepada kadar saiz dan lokasi geografinya, menurut kepada Asmah Haji Omar 1998, beliau menyatakan bahawa negeri ini mempunyai dialek dan sub-dialek yang pelbagai. Antara yang utama meliputi sub-dialek Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Setiu dan Besut yang memperlihatkan kelainan variasi merentasi kepelbagaian tahap linguistik. Okey, so beliau juga menyatakan bahawa sub-dialek yang dituturkan di Kuala Terengganu ini dianggap sebagai dialek Terengganu yang sangat standard. Okey, tambah beliau lagi Kuala Terengganu ini merupakan kawasan pusat budaya pentadbiran dan perniagaan. Dengan demikian sub-dialek yang dituturkan di situ juga sedikit sebanyak menjadi rujukan oleh dialek Terengganu yang dianggap lebih tinggi daripada sub-dialek yang lain. Okey, seterusnya kita pada poin yang kedua, menurut Abdul Hamid Mahmud 1990. Okey pula, beliau menyatakan bahawa dialek Melayu Terengganu bukan sahaja digunakan oleh
penduduk negeri Terengganu, okey, seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ia juga dituturkan oleh penduduk yang menetap di sepanjang negeri Terengganu seperti Kelantan, Pahang dan juga Mersing, Johor. Okey. Menurut beliau lagi, dialek Terengganu ini agak unik dan ianya berbeza daripada bahasa Malaysia baku. Okey, kenyataan ini disokong oleh pengkaji-pengkaji dialek yang berpengaruh, antaranya Collins JT 1983, Asmah Haji Omar 1985 dan Ismail Hussein 1973. Okey, keunikan dialek Terengganu juga pernah diperkatakan oleh Munshi Abdullah semasa pelayarannya singgah di negeri Terengganu pada tahun 1838, di mana dalam konteks sebutan dan perbendaharaan katanya seperti jangan untuk jangan dan bulang untuk bulan. Okey, seterusnya adalah yang ketiga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asmah Haji Omar 1998, dialek yang dituturkan di daerah Kuala Terengganu merupakan dialek Terengganu Standard, dan kerana kawasan Terengganu itu besar, maka menurut beliau sudah pasti subdialek yang diucapkan di situ memperlihatkan beberapa perbezaan dari satu subkawasan ke subkawasan yang lain. Okey, namun jelas beliau lagi persamaan-persamaan besar antara subdialek di situ masih boleh dikesan. Okey, yang keempat adalah menurut kepada Zalina Muhammad Zalzali 2002, antara satu daerah dengan daerah yang lain sememangnya terdapat persamaan dan perbezaan dari segi penggunaan bahasa ataupun dialek. Okey, bagi daerah Kuala Terengganu, Barang, Dungun, Kemaman, Selatan Setiu, penduduk-penduduknya menuturkan dialek yang hampir sama. Okey, sementara bagi daerah Besut, Utara Setiu mempunyai persamaan dialek dengan penutur di negeri Kelantan. Okey, berdasarkan kenyataan beliau ini, jelas ia menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan penggunaan bahasa antara satu-satu daerah dalam dialek tersebut. Okey, yang terakhir sekali menurut pada Kamsiah Saleh 1990, beliau menjelaskan bahawa penulisan awal beliau tentang dialek Terengganu ini adalah bertujuan untuk kepentingan politik dan pentadbiran serta memudahkan komunikasi antara pentadbir dan juga penduduk setempat. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada dapatan perkembangan dialek. Pertama sekali adalah latar belakang dialek. Okey. Okey, bahasa Terengganu ialah bahasa Melayu yang dituturkan di negeri Terengganu di Malaysia sehingga ke selatan ke pantai Pahang dan timur laut Johor. Okey, so ia secara sejarahnya dituturkan di Kepulauan Anambas dan Natuna di Kepulauan Riau, Indonesia. Tetapi penuturnya kebanyakannya adalah warga emas dan kini semakin berkurangan dan digantikan dengan dialek Melayu tempatan di pulau-pulau serta standard kebahasaan dan rasmi bahasa Indonesia. Okey, ia adalah ragam Melayu yang paling dominan di negeri ini dan juga bertindak sebagai lingua franca utama untuk pelbagai kumpulan etnik di negeri Terengganu, yang mana minoritinya adalah Cina Peranakan yang sangat setempat di Terengganu dikenali sebagai Mek Awang, terutamanya menggunakan bahasa Melayu Terengganu selain bahasa Hokkien mereka. Walaupun biasanya dianggap sebagai ragam bahasa Melayu Terengganu adalah salah satu yang paling menyimpang daripada semua ragam Melayu di Semenanjung, bersama-sama dengan bahasa Melayu Kelantan Patani, dan mengembangkan perbezaan fonetik, sintaksis dan leksikal yang berbeza yang menjadikannya tidak dapat difahami oleh penutur dari luar pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, walau bagaimanapun, bahasa Melayu terutama Terengganu berkongsi hubungan linguistik yang rapat dengan ragam Kelantan Patani dan Pahang, di mana ia membentuk rumpun bahasa Melayu semenanjung pantai timur yang sama. Persamaan ini sering mengelirukan ramai orang di luar rantau ini yang biasanya menukar bahasa Melayu Terengganu dengan Melayu Kelantan walaupun terdapat perbezaan dari segi sebutan dan kosakata mereka. Okey. Seterusnya kita beralih kepada komuniti yang menggunakan dialek. Okey.
pada pendapat kami, komuniti yang menggunakan dialek Melayu Terengganu ini sudah tentu semestinya adalah orang Terengganu itu sendiri. Okey, dialek Melayu Terengganu ini dituturkan oleh penutur yang menetap di negeri Terengganu yang berada di lokasi geografi pantai timur semenanjung Malaysia, yang mana ia disempadani oleh negeri Kelantan dan juga Pahang serta timur laut Mersing Johor. Okay, so mereka yang terdiri daripada penutur dialek Terengganu ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, latar kategori ahli komuniti seperti masyarakat kampung secara umumnya, golongan pekerja kerajaan dan juga pekerja swasta serta pengunjung kedai kopi. Okey, dialek Terengganu ini seperti yang saya cakap tadi, ia bukan sahaja digunakan oleh mereka yang tinggal di negeri Terengganu, tetapi ia juga digunakan oleh mereka yang menetap di sepadan negeri Terengganu. Okey. Fungsi dialek. Okey. Pertama sekali, fungsi dialek ini adalah sebagai sebuah alat komunikasi dalam pergaulan seharian. Penggunaan dialek ini digunakan adalah untuk mewujudkan sebuah perhubungan yang harmoni. Selain itu, dialek ini juga digunakan sebagai alat pengajaran. Okey, sudah tentu di tempat di institusi-institusi pengajian, sudah tentu pengajaran ini melibatkan komunikasi. Jadinya pada pendapat kami, fungsi dialek ini juga digunakan sebagai alat pengajaran untuk mengajar pelajar-pelajar mungkin di sekolah, di institusi tinggi pengajian. Okey. Seterusnya adalah perwarisan bahasa ataupun dialek. Okey, dialek ini pada pendapat kami ia masih lagi digunakan oleh semua lapisan kaum dan masyarakat tidak kira usia tua ataupun muda. Dan juga pada kami dialek ini masih lagi utuh dan tidak lupus serta ia masih lagi dipraktis oleh orang muda pada zaman kini. Okey, penggunaan dialek masa kini, dialek ini diaplikasikan oleh semua lapisan kaum dan masyarakat tidak kira tua ataupun muda. Ini seperti yang saya katakan tadi, dialek ini masih lagi utuh, masih lagi digunakan oleh pelbagai kaum seperti kaum Cina, kaum India, oleh kaum Melayu, kan, dan ia juga digunakan oleh warga emas, oleh remaja dan juga oleh kanak-kanak. Okey. Seterusnya dialek ini juga masih lagi digunakan secara ketara. Okey. Seterusnya kesimpulan. Okey. Bagi saya untuk kesimpulan ini, dialek Melayu Terengganu secara keseluruhannya jelas menunjukkan kelainan dan keunikannya dengan dialek-dialek lain di Malaysia, khususnya dalam hal-hal yang menyentuh aspek sebutan yang mana ia mengandungi ciri-ciri pengguguran, penggantian, pemendekan sebutan, perkataan seperti pengayaan kosakata tempatan. Dan pada pendapat kami juga, dari kajian kami ini, ia juga dapat menyelesaikan dua objektif kajian, iaitu pertama sekali sudah tentu kami dapat mengenapasti perubahan yang terdapat dalam penggunaan dialek, di mana menurut kepada informan kami bahawa mereka merasakan bahawa tiada perubahan dialek yang berlaku di dalam kehidupan seharian mereka, di dalam pergaulan seharian mereka. Mereka masih merasakan bahawa penggunaan dialek ini masih lagi tidak bercampur dengan dialek-dialek yang lain seperti kita seperti kebiasaan yang sering kita lakukan, mencampurkan bahasa Melayu serta dan juga bahasa Inggeris. Okey. Okey, yang terakhir sekali, dia juga kajian ini juga menjawab dua objektif, iaitu yang keduanya mengenai pasti konsistensi dalam penggunaan dialek. Okey, menurut kepada informan kami, dialek Terengganu ini juga mereka masih lagi menggunakan, walaupun tidak konsisten, walaupun mereka tidak gunakan secara harian, atas faktor mungkin disebabkan kerana mereka berada di luar kawasan Terengganu seperti di seperti mereka menetap di Kuala Lumpur, tetapi kami dapat mengenapasti bahawa dialek ini masih lagi digunakan oleh mereka, masih lagi digunakan dalam percakapan harian mereka. Sekian itu sahaja pada kumpulan kami. Terima kasih.